الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung kembali kuliah pengajian kitab ringkasan Sirah Nurul Yaqin, yang mana kita terhenti kelas kita selama 3 hari kerana saya pulang ke Ma'had Tarbiyah Islamiyah Pondok Dera untuk menziarahi guru-guru di sana, dan kemudiannya mendapat berita sedih kematian ayahanda Tuan Syekh, Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki rahimahullah, yang telah kembali ke rahmatullah pada pagi Sabtu baru-baru ni. Semoga Allah mencucuri rahmat beliau yang meninggal di Banjarbaru, Indonesia, di sekolah pesantren pondok yang beliau asaskan, yang beliau dirikan di sana. Ada 2 buah pesantren, dan juga di Sabah pun ada juga sekolah yang beliau dirikan. Semoga Allah merahmati beliau. Rupa-rupanya Tuan Syekh Ahmad Fahmi ni, dia dah sediakan lot tanah, ruang kubur, yang mana beliau merancang, beliau mahu, beliau berkehendak nak mati di tempat tersebut, berdekatan dengan kubur ibunya, di kaki lah, kepala dia di kaki mak dia. Syurga di kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga di bawah telapak kaki ibu. Dia dah gezet, dia dah simpan dah tanah tu. Dia ada 18 orang-orang yang berjasa besar dalam membangunkan pesantren tersebut, Yayasan Yasin, Pondok Yasin. Dan beliau letak ada 18 lot. Ibu dia yang ke-7, dan dia ni yang ke-8. Ada siap dah. Dan beliau juga menulis buku, Alhamdulillah umurku sudah genap 63 tahun. Dia tulis tahun lepas. Tahun ni genap 63. Dia tulis siap-siap dah. Sejarah hidupnya, perjalanannya, kitab-kitab yang dia terjemah, yang dia tulis, tempat-tempat yang dia daurahkan kitab.
Dan antaranya yang tertulis dalam buku tersebut, alhamdulillah, tempat kita Ma'had Taujih Islami pun dia tulis berapa kali dia mai ziarah, berapa kali dia buat majlis khatam kitab, ada catatan. Kerana Tuan Syekh ni dia suka mencatat. Dia suka menulis, mencatat. Hatta perbelanjaan keluarga pun, duit keluar, duit masuk, beli ikan, beli daging, semua dia tulis. Ada rekod. Seorang yang teliti. Kami belajar di Pondok Dera. Kalau ada orang tak hantar buku latihan, kalau orang tak hantar kerja rumah, semua dia ada tulis. Dia masuk dalam buku hutang. Kalau dia suruh mengarang bahasa Arab, karangan bahasa Arab, pelajaran insya', orang yang tak hantar tu dia ada tulis. Dia ada tulis nama tu. Berapa lagi hutang. Hutang kena hantar. Orang yang miss tak hantar lagi ni, tajuk-tajuk karangan ni dia tulis. Dan pernah kata guru saya, dia tersilap. Dia panggil nama orang tu dah habis tinggal tenam dah. Pelajar tu dah tamat belajar dah. Dia tersilap dia panggil nama kawan tu kerana ada 3 lagi hutang yang belum dijelaskan. Hutang tu maknanya homework yang tak hantar. Karangan yang tak siap. Masih ada dalam catatan dia. Jadi semoga Allah merahmati beliau. Beliau merancang untuk mati di sana dalam bulan Rabiul Awal, umur 63 tahun, umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan hajatnya. Merancang untuk mati, merancang bekalan selepas mati. Masya Allah. Kita ni kira nak hidup je. Tak fikir pun mati. Dia bukan takat fikir, dia rancang. Ada tanah siap. Dia kata saya yang bina pondok ni. Jadi dia letak supaya anak-anak murid baca Quran. Ada satu tempat tu dia bina Darul Quran. Di situ orang mengaji tafsir, di situ orang mengaji Quran. Jadi dekat sangat dengan kubur dia. Dia buat kubur dia dekat dengan rumah Quran. Dan projek terakhir anak anda Tuan Syekh, saya sembang dengan anak sulung Tuan Syekh. Projek terakhir dia siapkan satu rumah sirah nabawiyah. Rumah sirah nabawiyah. Dan rumah tu siap. Dia balik ke Indonesia, dia duk monitor tukang, dia nak bagi siap. Bulan Rabiul Awal pastikan siap. Rumah sirah ni macam muzium lah. Perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah, jalan mana yang Nabi lalu. Peperangan Uhud, dari Madinah ke Uhud macam mana, ada replika Masjid Quba yang Nabi bina apa semua. Rumah pameran sirah nabawiyah. Yang tu dia nak bagi siap. Jadi dia balik sana, dia duk monitor tukang. Kata anak anda Tuan Syekh ni, setiap pagi dia akan pi ke situ pukul 8 pagi. Dia tak larat jalan tapi dia berjalan. Dia bawa tongkat, pukul 8 pagi dia akan pi situ tengok tukang buat kerja. Dia tak balik dah. Zuhur sembahyang situ, makan tengah hari orang hantar, 10:30 malam baru dia balik. Esok pukul 8 dia pergi lagi. Duk tengok tukang buat kerja, di samping tu dia tulis lah maklumat. Ni berkaitan hijrah, apa dia punya maklumat-maklumat. Alhamdulillah, rumah sirah tu siap, wiring dengan pekakasnya, dengan tulisan-tulisan taklimatnya semua siap. Dan dia bila siap, dia berseronok, dia baca Syama'il Muhammadiyah, buat daurah Syama'il Muhammadiyah dalam rumah sirah tu. Betapa sayangnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia buat muzium peribadi rumah sirah nabawiyah. Nanti kalau ada rezeki kita boleh pergi tengok di sana. Macam muzium lah yang berkaitan dengan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia buatlah taklimat, dia ada tulis-tulis semua untuk lebih memahamkan kita. Dan dia mati sempat mengadakan daurah Syama'il Muhammadiyah dalam rumah sirah tersebut. Sehingga kan, kata anak anda Tuan Syekh ni, dia lupa kata dia sakit. Dia lupa pulun. Syekh Fahmi ni memang kalau dia nak buat satu-satu benda, dia gigih, dia sungguh-sungguh. Dia buat sungguh-sungguh. Jadi dia nak pastikan rumah tu siap. Alat-alat
pameran itu siap, tulisan dia siap, dia duduk situ pukul 8 pagi, 10.30 malam baru balik. Pukul 8 pagi pi, makan sarapan situ, makan tengah hari situ, makan malam situ. Sembahyang Jumaat pun situ. Anak-anak murid pergi hantar. Dan alhamdulillah dia wafat dalam keadaan rumah sirah nabawiyah siap, bilik pameran pun siap, dan dia dah rasmi dah rumah sirah tersebut dengan pengajian daurah Syama'il Muhammadiyah mengikut susunan Imam Ghazali, Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sehingga kan dia lupa kata dia tu sakit. Dia tu tak larat. Tapi dia gagahkan dirinya kerana seronok ni. Cinta Nabi nak bagi siap bulan Rabiul Awal juga. Dia duk pergi tengok tukang. Tukang pun tak boleh lengah. Kena buat betul-betul. Pergi tengok monitor tukang. Tukang buat. Siap. Rasmi dah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehingga mengejutkanlah bila dia jatuh. Tak sedar diri. Cerita dia macam ni lah. Sakit. Tapi lupa sakit. Dia pulun. Sungguh-sungguh punya buat kerja. Nak siapkan benda tu. Akhirnya mengejutkanlah kita. Beliau dimasukkan ke ICU. Tak sedar diri 2 hari lebih. Kemudian menemui ajal. Dalam usia 63 tahun. Yang mana tahun lepas dia tulis dah. Alhamdulillah. Umurku genap 63 tahun. Buku ni akan dilancarkan tahun ini. Dia tulis siap tahun lepas untuk tahun ni. Seolah-olah macam dia rasa dah nak mati tahun ni. Kalau nak mati tahun ni baru tulis. Tak dah. Jadi tahun lepas dia siapkan satu buku. Alhamdulillah. Umurku sudah genap 63 tahun. Dan buku ni akan dilancarkan pada tahun ini setelah kematian Tuan Syekh. Dan ada beberapa tambahan-tambahan lagi kata anak Tuan Syekh akan dimasukkan hari-hari akhir beliau untuk disempurnakan buku tersebut. Alhamdulillah. Indah sungguh kematian. Siap rumah sirah nabawiyah. Siap tulis buku. Buku kenangan hidup. Diari kehidupannya selama 63 tahun. Pengorbanannya, pengajiannya. Segala-galanya lah dimuatkan dalam buku tersebut. Untuk kenangan kita. Dan kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala kegigihan, semangat beliau, ketekunan beliau, terutamanya dalam bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung pengajian kita pada petang ini. Muka surat 64. Muka surat 64. As-sanatu al-thalithatu minal hijrah. Tahun ketiga hijrah. Tahun kedua hijrah berlaku perang Badar. Dan penutup tahun kedua hijrah, Nabi SAW kahwinkan Sayyidina Ali dengan puteri Nabi Sayyidatuna Fatimah. Itu di hujung-hujung tahun kedua hijrah. Perkahwinan Sayyidina Ali dengan puteri Nabi Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk tahun ketiga hijrah. Beberapa peperangan, antaranya peperangan Ghatafan, kisah Da'thur memeluk Islam. Fi sanati thalithati min al-hijrah hadasat ghazwatu Ghatafan wa ghazwatu Bahran wa ghazwatu Uhud wa ghazwatu Hamra'il Asad wa lam yakun harbun illa fi Uhud. Makcik Halijah kata kami di Taman Peruda pernah pergi muzium tu Ustaz. Alhamdulillah. Mengikut apa yang saya sembang dengan anak sulung Syekh Fahmi, yang makcik pergi tu lain. Dia ada 2 buah. Yang tu muzium athar. Yang tu pekakas-pekakas Rasulullah. Contohnya rambut Rasulullah, pedang Rasulullah, jubah Rasulullah, barang-barang peribadi Rasulullah. Hak tu satu. Hak yang saya cerita ni, hak ni yang terkini, lain pula. Rumah Sirah Nabawiyah. Hak tu muzium peninggalan
mangkuk Nabi, replika jubah Nabi, pedang Nabi. Hak tu satu. Yang kubahnya yang bangunan tu kubah dia buat kubah hijau macam kubah Masjid Nabawi. Hak tu, ya. Yang saya cerita ni hak dekat-dekat Syekh nak meninggal ni, Syekh buat satu lagi. Rumah Sirah Nabawiyah. Tu lain pula tu. Rumah Sirah Nabawiyah. Dan satu lagi tempat Darul Quran. Tempat orang mengaji Quran, mengaji tafsir, mengaji ulumul Quran. Yang tu dekat dengan kubur Syekh sendiri. Nama Darul Quran, Rumah Quran. Jadi ada muzium peninggalan barang-barang Rasulullah satu. Ada lagi yang lain, Rumah Sirah Nabawiyah 2. Dan ada satu lagi khas untuk mengaji Quran. Itu dekat dengan pusara Syekh. Syekh siapkan segala-galanya supaya dia meninggal dunia, dia boleh dengar orang baca Quran. Supaya dia meninggal dunia, dia siapkan kepada kita yang mencintai Rasulullah, kita boleh pergi tengok. Kalau tak boleh pergi Madinah, tak boleh pergi Mekah pun, ada muzium, mini muzium yang Syekh siapkan. Tanda cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Cikgu Halijah pi tu mungkin yang jubah Nabi, pedang Nabi, itu satu. Ni lain pula ni. Yang saya cerita ni lain pula, di tempat untuk pengajian sirah dan juga ada taklimat-taklimat berkaitan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada tahun ketiga Hijrah berlaku peperangan Ghatafan, Bahran, Uhud dan Hamra al-Asad. Semua peperangan ini tidak terjadi, melainkan perang Uhud saja. Itu yang jadi. Lain tak jadi. Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Ghatafan li muharabati Arab. Aradul gharah 'ala al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Ghatafan untuk memerangi kabilah Arab yang ingin menyerang Madinah. Falamma sami'u bi khurujir Rasul harabu ila ru'usil jibal khaufan minal muslimin. Setelah mereka mendengar berita tentang keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melarikan diri ke puncak bukit kerana takut kepada tentera muslimin. Wa hadatha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naza'a thawbahu liyujaffifahu min matar ballalahu wartaha tahta syajaratin wal muslimuna mutafarriqun. Berlaku satu peristiwa, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggalkan bajunya yang basah ditimpa air hujan untuk dikeringkan. Ni cerita. Nabi jemur baju. Dan baginda berehat di bawah sepohon pokok. Ketika itu orang Islam yang lain sedang bertebaran jauh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah perang Ghatafan ni lah. Fara'ahu Arabiyyun ismuhu Da'thur. فأقبل إليه بسيفه حتى وقف على رأسه فقال من يمنعك مني يا محمد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله فأصاب الرجل هيبة وخوف فسقط السيف من يده فتناوله الرسول وقال من يمنعك مني يا دعثور فقال لا أحد فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم ودعا قومه للإسلام وحول الله قلبه من عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع الناس لحربه إلى محبته وجمع الناس له. Seorang Badawi bernama Da'thur melihat Nabi. Beliau menuju ke arah Nabi dengan membawa pedangnya dan berdiri di kepala Nabi. Dia naik atas Nabi lah. Dia duduk atas dada Nabi. Dia nak tikam Nabi. Da'thur nama dia. Beliau bertanya, siapa yang dapat menyelamatkan engkau wahai Muhammad? Rasulullah menjawab, Allah. Mendengar jawapan itu, Da'thur berasa gerun dan takut sehingga pedang jatuh dari tangannya. Rasulullah segera mengambil pedang itu dan bertanya,
siapa yang dapat menyelamatkanmu wahai Da'thur? Nabi kenal, Nabi tahu nama dia Da'thur, dia pun tahu nama Nabi Muhammad. Beliau berkata, tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan aku. Rasulullah SAW memaafkannya, kemudian beliau memeluk Islam dan mengajak kaumnya juga memeluk Islam. Allah telah menukar hatinya dari memusuhi Rasulullah SAW dan mengumpulkan orang ramai untuk memerangi Nabi kepada menyayangi Nabi dan mengajak orang ramai supaya menyayangi Nabi. Kisah ni ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Orang Ghatafan tak jadi, ada seorang lelaki nama Da'thur yang cuba membunuh Nabi, akhirnya beliau memeluk Islam. Ghazwatu Uhud, peperangan Uhud. Dipanggil nama perang Uhud kerana berlaku dalam kawasan Bukit Bukau, Bukit Uhud. Bukit Uhud, Nabi kata, sebuah bukit yang menyayangi kami dan kami menyayanginya. Khurujur Rasul, ruju'ul munafiqin, amrul Rasul wa natijatu mukhalafatih. Rasulullah keluar ke Uhud. Orang munafik berpatah balik. Arahan Rasulullah dan akibat menyalahi arahannya. Perang Uhud ni, orang musyrikin Mekah nak balas dendam. Mereka merancang di Mekah untuk menyerang Madinah. Di Mekah ada pak saudara Nabi nama Al-Abbas. Dia lambat masuk Islam. Dia bocorkan perancangan kafir Quraisy kepada Nabi. Dia duduk Mekah. Al-Abbas, dia menulis surat membocorkan rahsia perancangan kafir Quraisy kepada anak saudaranya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis surat dan dia hantar surat ke Madinah. Upah orang bawa surat. Bila sampai di Madinah, Nabi tak boleh baca surat tersebut. Nabi panggil Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nabi minta Sayyidina Ubay baca surat ni siapa hantar? Ni surat daripada pak saudara Nabi Al-Abbas. Apa dia tulis apa? Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab pun baca, rupa-rupanya surat itu membocorkan rancangan jahat Quraisy nak serang Madinah. Jadi Nabi dapat tahu perancangan mereka tu melalui surat yang diutuskan oleh Sayyidina Al-Abbas dan dibacakan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasulullah menghantar dua orang sahabat yang bernama Anas dan Mu'nis. Anas dan Mu'nis untuk pastikan kesahihan surat tersebut. Kedua orang ni menjadi pengintip dan mereka dapat tahu bahawasanya kafir Quraisy memang dalam perjalanan hendak menuju Madinah, nak serang Madinah. Maka Rasulullah SAW mesyuarat dengan para sahabat. Mesyuarat ni nak putuskan sama ada kita berkubu di Madinah, kita lawan mereka di Madinah, mereka main Madinah, kita perang di Madinah. Ataupun kita keluar dari Madinah, kita pergi berkemah di satu tempat, mereka datang, kita akan lawan perang dengan mereka di luar Madinah. Itu je mesyuarat. Mesyuarat ni berlaku sebelum solat Jumaat. Mesyuarat ni berlaku sebelum solat Jumaat. Hari Jumaat lah. Belum sembahyang Jumaat, Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat. Kita nak tunggu di Madinah ke? Ataupun kita keluar dari Madinah. Cari satu tempat. Tempat perang. Uhud tu lah. Dan sebelum itu, Rasulullah SAW cerita semalam saya bermimpi. Semalam tu mana ramai malam Jumaat. Semalam saya mimpi, saya melihat
Nabi kata, inni qad ra'aitu wallahi khairan. Sesungguhnya saya telah melihat dalam mimpi. Demi Allah, mimpi ni baik insya-Allah. Baiklah. Apa yang Nabi lihat? Nabi kata, aku lihat 3 benda. Aku lihat dalam mimpi 3 benda. Yang pertama, aku melihat beberapa ekor lembu disembelih. Nampak tu dalam mimpi. Yang kedua, aku melihat mata pedangku sumbing. Aku pakai pedang. Pedang aku tu mata dia sumbing. Mata pedang sumbing. Dan yang ketiga, aku melihat aku masukkan tanganku ke dalam baju perang, baju besi. Aku sembunyikan tanganku dalam baju perang. Dalam baju perang macam tu. Dan yang ketiga ni Nabi kata, takwilnya aku menafsirkan biarlah kita berperang di Madinah. Kita tak payah keluar. Badar berlaku di Badar. Perang ni kita tunggu di Madinah. Biar ni pemai kita berperang di kampung kita Madinah. Jadi isteri-isteri kita pun boleh bantu lempar batu, panah dan sebagainya. Kita di Madinah. Aku takwilkan tanganku masuk dalam baju besi, maknanya kita berkubu dalam Madinah, tak keluar. Tapi Nabi minta para sahabat memberi pandangan. Sebelum tu Nabi menjelaskan, aku melihat lembu disembelih, aku mentakwilkan mimpi beberapa orang sahabat akan gugur syahid. Lembu disembelih makna ada beberapa orang sahabat akan gugur syahid. Dan adapun mata pedangku yang sumbing, maknanya dalam keluargaku sendiri pun akan ada yang mati dibunuh. Tadi sahabat. Lembu disembelih makna sahabat akan ada yang mati gugur. Mata pedang aku sumbing makna dalam family keluargaku, orang yang paling dekat dengan aku ada yang dibunuh. Itu Sayyidina Hamzah. Dan kemudian Nabi kata tangan masuk dalam baju besi ni makna pendapat saya kita tak payah keluar, kita duduk di Madinah. Jadi berlakulah mesyuarat tersebut yang turut dihadiri oleh ketua munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tanya, nak keluar kan nak tunggu di Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata kita berkubu di Madinah je, tak payah keluar. Kita tunggu ni pemai. Kita lawan di kota Madinah. Dan ramai juga orang-orang tua-tua, khususnya orang tua-tua di kalangan Muhajirin dan Ansar yang umur 60 tahun lebih ni, mereka kata tetap payah keluarlah, kita tunggu di tempat kita sahaja. Tetapi pandangan kedua di kalangan syabab, anak-anak muda, yang mana mereka ni bersemangat. Anak-anak muda, mereka kata tak boleh wahai Rasulullah. Kita keluar. Kita keluar. Kita jangan tunggu di Madinah. Kalau kita tunggu di Madinah, nanti orang akan kata kita ni pengecut, penakut. Jadi hak muda-muda ni dia ada pandangan lain. Kita kena keluar. Ni pemai daripada Mekah jauh ni pemai. Kita jangan tunggu saja di Madinah. Kita keluar ke satu tempat. Ini pandangan anak-anak muda, terutamanya golongan anak muda yang tidak menyertai perang Badar. Mereka rasa sesai. Mereka tak keluar pergi Badar hari itu. Jadi kali ni mereka kata kita keluar Rasulullah, jangan tunggu saja. Wala yarawna anna jabunna anhum. Jangan sampai orang melihat kita pengecut. Wa dha'ifna, kita lemah. Kita kena keluar. Antara yang bersuara lantang untuk keluar ini ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, abang susu Nabi. Dia pun muda lagi. Anak muda, darah muda ni, dia pun tak mau nak relax, tunggu saja. Orang Mekah berhari-hari jalan mai, kita nak tunggu saja. Kita keluar. Jumpa di luar, jangan jumpa dalam. Jadi kemudian Nabi pun buat mengundi, tengok majoriti. Ada 2 cadangan. Cadangan Rasulullah yang disetujui oleh golongan munafik, orang tua-tua, berkubu di Madinah. Tapi cadangan daripada anak-anak muda keluar. Bila buat undian,
yang ramainya ialah seorang pemuda untuk keluar. Maka Nabi menghormati keputusan mesyuarat. Nabi menghormati keputusan mesyuarat seorang orang ramai, majoriti. Maka Nabi kata, tak apa, kita keluar. Maka berlakulah solat Jumaat. Dalam Jumaat itu khutbah Nabi. Khutbah Jumaat Nabi. Nabi membakar semangat kaum muslimin untuk bersabar, untuk berjihad dan mengajak seramai mungkin tentera-tentera Islam, kita keluar dari Madinah. Kita akan pergi ke satu tempat yang kemudiannya Nabi memilih kawasan Uhud. Pengintip nama Anas dan Mu'nis radhiyallahu anhu. Itu cerita dia lah. Cerita mesyuarat Nabi dengan para sahabat. Macam biasa, sahabat Nabi yang buta itu, Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, dia pun nak pi juga. Perang Badar itu dia nak pi, Nabi tak bagi pi. Perang Uhud dia nak pi. Nabi tak bagi juga pi. Nabi melantiknya untuk menjadi imam di Masjid Nabawi Madinah. Kemudian Nabi buat beberapa bendera. Bendera Muhajirin dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kemudian bendera Khazraj dipegang oleh Hubab bin Al-Munzir. Bendera Aus dipegang oleh Usaid bin Hudayr. Jadi ada 3 bendera. Bendera Muhajirin, Mus'ab bin Umair. Bendera Khazraj, Hubab bin Al-Munzir. Bendera Aus dipegang oleh Usaid bin Hudayr. Maka berjalanlah mereka menuju ke Uhud. Di tengah jalan, orang Yahudi nak bagi bantuan. Orang Yahudi tanya, nak pergi perang ke? Kami pun nak join sama, kami pun nak tolong Muhammad. Apa kata Nabi? Nabi tak mau pertolongan mereka. Takut mereka mengkhianati Nabi. Nabi kata, la hajata lana fihim. Kami tak berhajat kepada pertolongan Yahudi. Inna la nasta'in bikafirin ala musyrikin. Kami takkan minta tolong kepada orang kafir untuk menentang musyrikin Mekah. Orang kafir tolong kami nak lawan musyrikin. Tak. Nabi kata, kami tak perlukan pertolongan. Dan tindakan Nabi ni sangat bijaksana. Kerana Nabi tak mau nanti mereka mengkhianati Nabi dalam peperangan ini. Mereka membocorkan rahsia dan sebagainya. Okey. Kemudian, bila berjalan-jalan ni, Abdullah bin Ubay, dia ketua munafik. Dia dengan kawan-kawan dia 300 orang. Sampai di satu tempat nama Ash-Shawt. Shin Wawta. Shawt nama tempat. Sampai di situ, Abdullah bin Ubay patah balik. Dan dia dengan member dia 300 orang patah balik. Kerana apa? Kerana dia kata Muhammad dengar cakap budak-budak, tak dengar cakap aku. Ata'ahum. Muhammad mentaati golongan pemuda. Wa'asani. Muhammad tidak mau tunduk kepada perkataan aku. Perkataan apa? Dia akan kata kita berkubur di Madinah. Rasulullah pun mimpi macam tu. Kita duduk Madinah, jangan keluar. Jadi dia geram lah. Nabi bukan taat kepada siapa-siapa. Nabi menghormati. Nabi menghormati suara mesyuarat pandangan orang ramai. Anak muda. Dan bila Nabi di Madinah lagi, Nabi habis main Jumaat. Cepat-cepat Nabi balik rumah. Nabi pakai baju besi. Pakai cara nak pergi perang ni. Kan tadi mesyuarat. Lepas mesyuarat, khutbah Jumaat. Lepas khutbah Jumaat, sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, Nabi bergegas balik rumah. Nabi bersiap cara nak pergi perang. Bila Nabi keluar mai, pemuda-pemuda ni rasa bersalah. Seolah-olah duk paksa Nabi. Jom kita keluar, jom kita keluar. Mereka pun kata dekat Nabi. Nabi kata, Ya Rasulullah, in syi'ta faq'ud. Wahai Rasulullah, jika Rasulullah nak berkubur di Madinah, tak apalah, kami turut saja. Nabi kata, wama yanbaghi li nabiyyin. Pantang, tak patut bagi seorang Nabi apabila telah memakai pakaian perang, tiba-tiba dia nak buka pula. Tak boleh. Nabi-Nabi bukan macam tu. Dah pakai dah,
kita kena pi hatta yuqatila aw yahkum Allah bainahu wa bain a'da'i. Pantang bagi Nabi bila dah sarung, dah pakai baju-baju perang ni, nak buka pula. Tak. Kita kena pi. Sama ada Allah memberi kemenangan kepada kita atau kita gugur syahid di sana. Maka mereka pun pergi 300 orang munafik patah balik ketika sampai di satu tempat nama Asy-Syaut. Baik, kita baca hak dalam kitab kita ni. Kharajat Quraisyun li muharabatil muslimin wa akhdhi tha'ri man qutila minhum fi waq'ati Badr. Quraisy keluar untuk memerangi orang Islam kerana ingin membalas dendam atas kematian keluarga mereka dalam peperangan Badar. Keluar. Dibocorkan oleh Sayyidina Al-Abbas. Tulis surat kat Nabi. Wa kana adaduhum ma'a man halafahum 3,000 rajul. Jumlah mereka bersama kabilah yang bergabung dengan mereka seramai 3,000 orang. فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 1,000 رجل ورجع عنه في الطريق عبد الله ابن أبي ب300 من أصحابه المنافقين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menghadapi mereka bersama 1,000 orang tentera. Di tengah jalan, Abdullah bin Ubay mengajak kawan-kawannya yang munafik berjumlah 300 orang berpatah balik ke Madinah. Ini tempat nama Asy-Syaut. Falamma wasala, kita tengok ayat di bawah nombor 1, Allah berfirman tentang peristiwa di atas. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maksudnya, maka mengapa kamu terpecah menjadi 2 golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Jadi 2 golongan. Satu golongan nak pi dengan Nabi, satu golongan ni terpengaruh. Tengok orang munafik kata, jom balik, kita tunggu di Madinah. Jadi orang Islam pun jadi 2. Nak pi bersama Nabi kan nak balik? Nak balik kan macam mana? Kenapa jadi begitu? Allah Ta'ala tanya. Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran. Disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Jadi, bila orang munafik balik ni, orang beriman pun ada yang teringin nak balik. Teringin nak tiru orang munafik ni balik. Tapi teringin itu bukan dosa. Lagi tak buat, tak dosa. Iaitu orang Islam, Banu Salamah dan Banu Harithah. Mereka pun duk duk taradud. Nak ikut Nabi kan nak balik. Tengok 300 orang balik, syok juga balik. Nak pergi kan nak balik. Syaitan mulalah tiup dalam hati, balik je. Hampa tak pergi pun tak apa. Ramai lagi yang pergi. Nabi boleh lawan. Mereka pun mula taradud hati mereka. Nak teruskan perjalanan bersama Nabi kan nak balik macam orang munafik. Ada 2 kabilah yang Arab panggil ham. Dalam hati ni teringin nak patah balik. Teringin. Tak balik pun. Teringin. Sebab tu, teringin nak buat dosa ni belum jadi dosa. Lagi tak buat, tak dosa. Ham, orang panggil ham. Atas pada ham, hadithun nafs. Bicara hati. Hati bercakap-cakap. Balik. Tu pun tak dosa lagi. Bila dia patah balik, baru dosa. 2 kelompok mukminin yang tergerak hati nak balik. Bila tengok orang munafik balik, orang munafik ni hasut orang lain suruh balik. 2 kumpulan ni siapa? Banu Salamah dan Banu Harithah. Perkara ni dicerita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran
ayat 122. Kalau kita ada Quran, kita tengok 122. 122 surah Ali Imran tentang dua kumpulan beriman. Bukan munafik, beriman. Tapi bila tengok orang balik, dia pun teringin nak balik. Tapi Allah Ta'ala hapuskan gangguan syaitan itu. Akhirnya mereka teruskan perjalanan bersama Nabi. Dia kata balik buat apa? Hak balik tu munafik. Kalau kita balik, nanti kita pun jadi munafik. Tak payah balik terus. Mula-mula tu teringin. Allah Ta'ala berfirman 122 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh hammat ham. Adalah hati kita ada hajiz, ada khatir, ada ham, ada hadisun nafs. Semua ni tidak dikira dosa. Teringin nak buat jahat, belum dikira jahat. Teringin nak buat jahat, lagi tak buat, bukan jahat. Bila tak buat, dapat man hamma. Dalam hadis Nabi kata, man hamma. Siapa teringin bisayyi'atin, teringin nak buat dosa. Falam ya'malha. Kemudian dia tak buat pun dosa tu. Teringin aja. Kutibat lahu hasanatun kamilatun. Ditulis untuknya satu pahala. Teringin nak buat dosa, kemudian kita cancelkan dosa tu. Tak mau buat. Lawan. Mujahadah lawan. Dapat satu pahala. Tapi kalau teringin dan buat, tu dia jadi dosa lah. Idh hammat ta'ifatani minkum al-tafshalah. Ingatlah, ketika teringin dua kumpulan. Dua kumpulan ni siapa? Ta'ifatani. Catat di situ Banu Salamah dan Banu Harithah. Mereka ni beriman. Minkum mana minal mu'minin. Ingatlah, hammat ketika teringin dua kumpulan minkum minal mu'minin. Dua kumpulan ni bukan minal munafiqin, minal mu'minin. Kumpulan beriman ada dua kumpulan. Teringin apa? Antafshala. Untuk patah balik ke Madinah. Untuk jadi bacul. Untuk jadi pengecut. Fashal ni gagal. Tapi ni pemenang. Mereka mujahadah. Wallahu waliyuhuma. Dan Allah membela mereka. Allah membantu mereka. Allah menyayangi mereka. Allah urus hati mereka supaya tak balik. Dia teguhkan keazaman, mereka terus bersama Nabi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ke atas Allah hendaklah orang beriman bertawakal. Ayat ni cerita dua kumpulan yang hampir-hampir termakan pujukan orang munafik untuk balik. Tapi ni pelawan, ni pepi tu tak terus. Dan ayat yang kita baca dalam kitab ni pun cerita tentang Banu Salamah dan Banu Harithah itulah. Sehingga orang beriman ni nak jadi dua kumpulan. Ada kumpulan nak balik, ada kumpulan nak terus. Allah tegur mereka. Akhirnya semua pakat pi lah. Hak munafik je balik. Baik. Setelah sampai ke Bukit Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan 50 orang tentera pemanah supaya membentengi semua tentera di atas bukit. Ni bukan Bukit Uhud, ini bukit pemanah 50 orang. Jabal Rummah. Jabal tu bukit, rumah pemanah-pemanah. Bukit Uhud hak keliling tu. Dia dinamakan Uhud daripada Ahad. Ahad mana tunggal. Bukit di Madinah ni dia sambung, menyambung. Tapi Bukit Uhud dia je. Dia ketunggalan, dia duduk keliling tu, dia tak nak sambung. Maka itu sebab namanya Uhud. Bukit tunggal. Bukit tak cantum dengan bukit-bukit lain. Kena tahu juga. Limadha summiya bi Uhud. Kenapa dinamakan Uhud? Pasal kerana ketunggalannya. Kalau Allah kita kata Esa, bukit ni tunggal, dia tak menyambung dengan bukit-bukit lain. Itu nama Uhud. Ziarah Uhud ni disyariatkan. Nabi selalu pergi ziarah. Ziarah Uhud, ziarah maqam syuhada di Uhud. Kita bagi salam kepada mereka dengan salam khas. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Itu cara salam khas untuk syuhada.
Salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Bima sabartum, dengan sebab kesabaran kamu. Fa ni'ma uqbad dar, maka inilah sebaik-baik tempat kembali. Kesabaran mereka berjihad bersama Nabi, mereka dapat mati syahid dan dikebumikan di situ. Jadi Nabi tempatkan 50 orang pakar pemanah-pemanah ni, duduk 50 orang di atas bukit. Bukit tu kita boleh naik, Jabal Rumat orang mana. Jabal Rumat tak tinggi mana, boleh naik. Boleh tengok gambar. Mau Jabal Uhud, hak belakang besar. Jabal Uhud. Nabi kaitkan kalau kita semayang mayat, kemudian kita mengikuti mayat sehingga selesai dikebumikan, dikubur, kita akan balik dengan 2 qirat. Sahabat Nabi tanya, 2 qirat tu besar mana pahala 2 qirat? Nabi kata besar 2 buah bukit Uhud. Semayang jenazah, kemudian pergi ikut mayat sampai ke kubur, ikut sampai selesai pengubumian, baru kita balik. Balik tu kita buat balik 2 qirat. Pahala 2 qirat tu besar macam besarnya bukit Uhud. 2 buah bukit Uhud. Semayang, hantar sampai kubur. Tu. Jangan semayang saja. Lepas semayang, ikutlah. Sampai selesai baru balik. Dan begitu juga ancaman orang yang membela anjing, binatang pemeliharaan, dia dukung, dia bagi mandi, dia bela. Bukan anjing memburu, bukan anjing jaga kebun ke. Anjing ni jadi pets, binatang pemeliharaan yang dia sayang, maka setiap hari kurang pahala besar bukit Uhud. Setiap hari susut pahala, hilang pahala, kurang pahala 1 qirat, yakni bersamaan 1 bukit Uhud. Jadi Uhud ni sangat rapat dengan Nabi. Nabi selalu buat contoh Uhud. Begitu juga hadis, Nabi kata, jangan mencaci sahabat-sahabatku. Sekiranya kamu mendermakan emas sebesar bukit Uhud, derma kamu tidak menyamai derma sahabat 1 gantang kurma, atau setengah gantang, atau secupak, atau setengah cupak. Sahabat bagi derma setengah cupak, kamu bagi derma mah besar bukit Uhud pun tak boleh lawan lagi dengan infak para sahabat. Kerana mereka hidup bersusah payah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis Nabi kaitkan dengan Uhud. Nabi cinta, Nabi kasih sungguh dengan bukit Uhud. Bukit yang yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dia kasih kami dan kami kasihnya, kata Nabi. Kemudian Nabi pesan kepada tentera pemanah, ini semua kita tahu, jangan meninggalkan bukit ini sama ada kita menang atau kita dikalahkan. Kemudian bermulalah peperangan di antara 2 pasukan, lalu tewaslah kumpulan musyrikin. Ini pusingan pertama. Tentera muslimin hampir-hampir mencapai kemenangan seandainya tentera pemanah tidak menyalahi arahan Rasulullah. Rasulullah tak bagi turun. Kerana mereka turun dari bukit dan sibuk mengumpulkan harta rampasan kerana melihat kaum muslimin telah mencapai kemenangan. Mereka lupa. Nabi pesan jangan turun. Lagi aku tak panggil turun, jangan turun. Pengajaran. Allah nak ajak. Gitu. Mereka turun bukan berebut-rebut harta rampasan. Sebab harta rampasan tak boleh ambil sesuka hati. Mereka turun bergotong royong, menghimpunkan harta rampasan untuk bawa balik ke Madinah. Nanti Nabi bahagi. Jangan kata yang turun tu berebut-rebut kutip harta rampasan. Sahabat bukan gila dunia macam kita. Mereka turun, mereka packing barang, mereka himpun, mereka nak bawa balik, nanti Nabi bahagi. Apa Nabi bahagi, mereka terima. Bukan berebut. Mereka lupa Nabi kata jangan turun. Mereka ingat perang dah habis, mereka turun. Rupa-rupanya itu taktikal saja. Nanti musyrikin Mekah akan tawan bukit pemanah. Ditawan dan berlaku kucar kacir. Yang datang tawan itu ialah Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Ketika tu dia belum memeluk Islam. Dia buat serangan, tawan bukit pemanah.
Okay, ada tercatat di sini. Ketika Khalid bin Al-Walid melihat Bukit Pemanah kosong dari pemanah-pemanah, dia bukan kosong, ada juga yang tunggu beberapa orang. Tak kosong. Bukan turun semua. Ada juga yang tunggu. Antaranya ialah ketua pemanah. Dia tak turun. Ketua pemanah dia tak turun. Nama dia apa? Ketua pemanah. Jadi Sayyidina Khalid bin Al-Walid dia tawan bukit itu. Saya tak ingat nama ketua pemanah yang Nabi lantik, yang dia tak turun, dia tak turun. Orang lain turun, dia tidak turun. Nama dia Abdullah bin Jubair, dia tak turun. Abdullah bin Jubair dia tak turun dan dia tegur mereka yang turun. Dia kata, anasitum ma qala lakum Rasulullah. Hampa yang turun ni hampa lupa dah ke apa yang Nabi cakap? Nabi kata menang atau kalah jangan tinggi bukit. Ni pun turun juga. Akhirnya dia tunggu, dia kata amma ana, adapun aku fala abrahu makani. Aku takkan turun. Aku jaga bukit. Amanah Nabi. Nabi suruh jaga bukit. Aku duduk sini. Hampa turun, aku tak turun. Tapi ramai yang turun. Berapa orang yang tak turun? 10 orang. Abdullah bin Jubair, dia ketua. Ada 9 orang lagi yang tak turun. Maknanya yang turun 40. Yang tak turun 10. Semua ni pun total 50. Rummat. Rummat jamak rami. Rami pemanah seorang. Rummat ramai. Jamak. 40 orang turun, 10 orang tak turun. Bukan semua turun. Jadi kalau kita nak buat tahqiq atas ini, melihat Bukit Pemanah kosong. Tak kosong, ada lagi 10 orang. Ketika Sayyidina Khalid bin Al-Walid melihat Bukit Pemanah kosong. Tak kosong, ada lagi 10 orang. Maka beliau segera melancarkan serangan ke atas orang Islam di tawan bukit itu. Sehingga tewas kebanyakan tentera Islam. Nombor 1, orang musyrikin menaburkan berita palsu kononnya mereka telah berjaya membunuh Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Yang mereka bunuh tu Sayyidina Mus'ab bin Umair, pemegang bendera Muhajirin. Mati atas ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nak tikam Nabi, dia tahan dada dia, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud ini, sahabat-sahabat menunjukkan cinta mereka kepada Nabi mengatasi cinta diri masing-masing. Terdapat sahabat yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri keliling buat pagar, berdiri keliling Rasulullah. Tentera musyrikin menghujankan anak panah. Anak panah tercacak melekat di badan-badan sahabat. Mereka sanggup berdiri untuk jaga Rasulullah. Dan ramai yang gugur, seorang demi seorang syahid jatuh. Biar mereka mati, jangan Rasulullah mati. Sehingga menyebabkan ramai muslimin menjadi lemah semangat. Ini perang saraf, kata Nabi Muhammad dah mati. Sebahagian mereka berkata, untuk apa lagi kita berperang jika Nabi Muhammad telah mati? Sebahagian yang lain pula berkata, jika Nabi Muhammad telah mati, mari kita berjuang bermati-matian mempertahankan agama ini. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Maksudnya, dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya memberi pertolongan kepada kamu ketika itu. Kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya. Sehingga ke masa kamu lemah, hilang semangat untuk meneruskan perjuangan dan kamu berbalah dalam urusan perang itu.
serta kamu pula menderhaka, langgar perintah Rasulullah. Sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, kemenangan dan harta rampasan perang. Di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnianya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada orang-orang yang beriman. Kita berhenti takat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته